Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Akilah Syahira binti Abdul Aziz dengan matrik nombor 265455. Okey, tajuk kajian kes saya adalah kesan pandemik COVID-19 terhadap peniaga kecil dalam perniagaan digital di Nilai Negeri Sembilan. Untuk pendahuluan, apa itu coronavirus? Coronavirus adalah satu penyakit berjangkit yang disebabkan oleh virus yang mengganggu sistem pernafasan. Pesakit akan mengalami gejala kesukaran bernafas sehingga memerlukan rawatan khas. Penyakit ini juga selalu menyerang warga tua dan yang mempunyai masalah kesihatan seperti diabetes, penyakit jantung dan penyakit kronik. Sehingga 20 Disember 2020, dianggarkan hampir 7.6 juta rakyat Malaysia disahkan positif COVID-19 dan kira-kira 1.7 orang di seluruh dunia telah menemui kematian. Di Malaysia, sektor perniagaan kecil adalah sektor yang paling berkesan oleh Perintah Kawalan Pergerakan. Berikutan, penutupan bagi sektor sokongan seperti peruncitan dan juga pengangkutan yang menyebabkan kebanyakan peniaga kecil tidak dapat beroperasi sekaligus menyebabkan mereka hilang sumber pendapatan. Okey, seterusnya latar belakang kajian. Pada era yang serba canggih ini, terutamanya kebanyakan transaksi dilakukan secara online iaitu di atas talian, terutamanya transaksi urus niaga dan perbankan. Masyarakat kini sangat bijak mengambil peluang untuk menambahkan pendapatan dengan melakukan perniagaan di atas talian. Peniaga dan pelanggan tidak perlu bersusah payah dan tidak perlu bersemuka untuk membeli barang kerana perniagaan hanya menggunakan internet sebagai medium perantaraan. Sektor perniagaan kecil adalah sektor yang paling terkesan secara langsung dan disebabkan oleh Perintah Kawalan Pergerakan ini. Untuk latar belakang kajian, pada era serba canggih ini, kebanyakan urusan boleh dilakukan hanya secara atas talian, terutamanya urus niaga dan perbankan. Masyarakat kini bijak mengambil peluang menambahkan pendapatan mereka dengan melakukan perniagaan di atas talian. Peniaga dan pelanggan tidak perlu lagi bersemuka dan tidak perlu menyusahkan diri mereka kerana perniagaan ini hanya menggunakan internet sebagai medium untuk perantaraan. Sektor perniagaan kecil dan sektor yang paling terkesan secara langsung disebabkan oleh PKP dan impak ekonomi daripada pandemik COVID-19 terhadap sektor swasta, industri dan pekerjaan turut memberi impak besar di negara ini. Seterusnya adalah penyataan masalah. Penyataan masalah dalam kajian ini adalah: pertama, struktur ekonomi dan kewangan global yang semakin teruk. Yang kedua, memberi kesan psikologi kepada manusia seperti kemurungan, kegelisahan dan juga tekanan. Ketiga, memberi kesan kepada aktiviti penutupan ekonomi di mana aktiviti seperti aktiviti sosial dan tidak boleh dijalankan, jarak sosial diutamakan dan tiadanya perhubungan antara pelanggan dan juga pembeli. Keempat, pengurangan tenaga kerja kerana semua sektor ekonomi dan menyebabkan kebanyakan orang hilang pekerjaan. Kelima, risiko jaminan kualiti apabila barang yang dibeli tidak menepati citarasa mereka. Keenam, golongan yang tidak amanah dan pecah amanah dengan mengambil kesempatan di atas kesusahan orang lain. Dan terakhir, pelanggan terdedah kepada penipuan seperti pesanan yang dipesan berbeza dengan apa yang dapat. Seterusnya adalah persoalan kajian. Di dalam kajian yang dijalankan, terdapat 8 persoalan kajian. Yang pertama, bagaimanakah
perniagaan digital dapat menaik taraf struktur ekonomi dan kewangan global di Malaysia? Yang kedua, adakah perniagaan digital akan mengurangkan kebarangkalian jangkitan COVID-19 di sekitar nilai Negeri Sembilan? Persoalan ketiga, apakah kesan perniagaan digital terhadap ekonomi negara Malaysia? Dan yang keempat, adakah perniagaan digital dapat mengurangkan kadar pengangguran dalam kalangan rakyat Malaysia? Seterusnya, adakah data dan maklumat peribadi pelanggan dapat dilindungi dengan baik oleh peniaga? Keenam, adakah barangan yang dibeli di atas talian akan memenuhi kehendak dan citarasa pengguna? Ketujuh, adakah kos-kos lain seperti caj penghantaran dan caj perkhidmatan akan membebankan pembeli? Dan yang terakhir sekali adalah adakah perniagaan digital akan kekal relevan di masa akan datang? Okey, untuk objektif kajian. Objektif kajian terbagi kepada dua, iaitu objektif umum dan objektif khusus. Objektif umum adalah, untuk kajian ini adalah untuk mengenal pasti kesan pandemik COVID-19 terhadap perniagaan digital di sekitar nilai Negeri Sembilan. Okey, objektif khusus untuk kajian ini adalah untuk menghuraikan kesan pandemik COVID-19 terhadap perniagaan digital. Seterusnya, mengenal pasti kebarangkalian jangkitan COVID-19. Ketiga, menerangkan perniagaan digital dapat mengurangkan kadar pengangguran oleh rakyat Malaysia. Seterusnya, menganalisis kesan perniagaan digital terhadap ekonomi negara. Seterusnya, menilai tahap kepuasan pembeli terhadap barangan oleh peniaga digital di nilai Negeri Sembilan. Dan yang terakhir adalah menghurai tahap relevan perniagaan digital di masa akan datang. Okey, seterusnya adalah kepentingan kajian. Mengapakah kajian ini penting? Pertama, kerana Negeri Sembilan merupakan salah satu negeri yang mempunyai jumlah kepadatan penduduk yang tinggi. Dan dari itu, jumlah peniaga digital yang tinggi juga di Malaysia. Okey, seterusnya kajian ini juga penting untuk meningkatkan pengetahuan kepada mereka yang ingin menceburi bidang perniagaan digital dan memberikan maklumat terperinci tentang kesan pandemik kepada perniagaan digital di nilai Negeri Sembilan. Okey, untuk kesimpulan bagi bab 1, kesimpulannya saya dapat rumuskan bahawa beberapa perkara yang hendak dikaji bermula dengan pengenalan tentang tajuk, latar belakang kajian, penyataan masalah, persoalan kajian, objektif kajian dan juga kepentingan kajian. Seterusnya, bab 2, kajian ini akan membincangkan tentang konsep, teori, model dan kajian lepasan berkenaan dengan isu kesan pandemik COVID-19 terhadap perniagaan digital. Okey, untuk bab 2 iaitu suratan karya. Untuk pendahuluan bagi suratan karya. Okey, krisis COVID-19 ini yang disusuli dengan penutupan premis dan juga penutupan sempadan negara telah memberi kejutan ekonomi kepada pasaran buruh dan juga di seluruh dunia. Okey, pandemik COVID-19 ini mendorong tercetusnya implikasi buruk terhadap semua aspek kehidupan seperti baik secara langsung atau tidak langsung, bermula daripada apabila mereka jatuh sakit, kemudian dikenakan sekatan sosial oleh pemerintah sehingga tergendalanya segala aktiviti ekonomi sekaligus mempengaruhi pendapatan isi rumah dan juga perniagaan di luar bandar. Untuk surutan karya, okey, Perutusan Khas Perdana Menteri pada 16 Mac turut mengumumkan Perintah Kawalan Pergerakan Fasa 1 yang bermula sejak 18 Mac 2020 sehingga 31 Mac 2020. Okey, PKP Fasa 1 ini telah menetapkan syarat bahawa semua premis perniagaan ditutup kecuali perniagaan berasaskan keperluan harian dan juga makanan. Okey, ia juga telah larangan menyeluruh terhadap pergerakan dan dalam dan luar negara serta penimbunan keramaian juga tidak dibenarkan. Okey, untuk konsep kajian. Okey, dalam konsep kajian terdapat dua konsep iaitu coronavirus. Apa itu definisi coronavirus? Coronavirus ialah sejenis virus yang boleh menyebabkan
jangkitan saluran pernafasan. Okey, apa pula perniagaan digital? Perniagaan digital adalah penciptaan reka bentuk perniagaan baru dengan mengaburkan dunia digital dan fizikal dan menjanjikan untuk menyatukan manusia perniagaan dan perkara-perkara yang mengganggu model perniagaan sedia ada. Okey, terdapat beberapa kajian lepas yang pernah dilakukan oleh pengkaji, iaitu pertama ialah Duke and Kenton. Sewaktu arahan Duke dan Kenton berkata dalam kajiannya, sewaktu arahan penutupan dan penyekatan sosial berlangsung, tidak semua golongan masyarakat mampu berdiam diri di rumah tanpa membuat sebarang aktiviti ekonomi, kerana itu je cara untuk mereka menjana pendapatan bagi keluarga masing-masing. Seterusnya, kebanyakan masyarakat, khususnya mereka yang bergantung kepada ekonomi tidak formal, misalnya perniagaan kecil-kecilan dan dalam sektor pertanian, ekonomi seperti sayur-sayuran, buah-buahan dan juga keperluan rumah atau pedagang tidak dapat menjalankan aktiviti perniagaan dalam tempoh tersebut. Di negara seperti Afrika misalnya, hampir 80% hingga 90% daripada penduduk mereka bekerja dalam ekonomi tidak rasmi, iaitu dalam tempoh pandemik COVID-19. Dianggarkan bahawa kebanyakan negara di Afrika kehilangan output sehingga 79 bilion pada tempoh tersebut. Seterusnya adalah konsep kajian, kajian lepas yang dijalankan oleh Katuru. Katuru dalam kajian dia mengatakan bahawa langkah penutupan dan penyekatan sosial di kebanyakan negara telah memberi ancaman dan impak yang besar kepada penurunan pendapatan dan juga kehilangan pekerjaan dan juga insolvensi bagi mereka yang terlibat dalam sektor industri kecil dan sederhana. Untuk dalam sesi wawancara yang dilakukan oleh International Institute of Rural Reconstruction ke atas usahawan IKS, wanita di luar bandar Afrika mendapati kumpulan usahawan tersebut memberi maklum balas yang sangat buruk, di mana mereka sangat tertekan kerana produk pasaran yang terhad dan tertutup. Penjualan mereka sangatlah rendah dan mobiliti adalah amat terhad dan tiada alternatif lain untuk menjana pendapatan dan juga menyebabkan kehidupan mereka sangat terjejas. Untuk kajian lepas, Dev and Sengupta juga ada mengatakan bahawa arahan sekatan pergerakan dan penutupan daerah dalam semua wilayah mengurangkan permintaan produk bekalan pertanian menyebabkan berlakunya kerugian besar bagi petani. Operasi penutupan hotel, restoran dan pasaraya juga mempengaruhi permintaan ke atas susu sehingga penjualannya merosot dan akibatnya hasil pengeluaran pertanian seperti susu dan buah-buahan terpaksa dibuang. Seterusnya adalah kita sudah sampai kesimpulan untuk bab 2. Kajian berkaitan kesan pandemik COVID-19 telah banyak dijalankan oleh pengkaji lain di negara lain termasuk Malaysia, dengan kebanyakan kajian tertumpu ke arah faktor tolakan dan faktor tarikan. Seterusnya, bab 3 akan membincangkan tentang metodologi kajian yang digunakan dalam kajian ini. Seterusnya untuk bab ketiga, iaitu metodologi kajian. Untuk pendahuluan, metodologi kajian tertumpu kepada kaedah dan teknik yang digunakan dalam mengutip data dan daripada sampel. Pemilihan data dan sampel yang dibuat secara berhati-hati bagi mendapatkan maklumat yang tepat dan sahih bagi mencapai objektif kajian. Seterusnya adalah metodologi kajian. Metodologi kajian adalah kajian yang bertujuan untuk mengkaji sejauh mana amalan dan penglibatan peniaga kecil menerusi aktiviti pemasaran digital dan memperkasakan norma baru perniagaan
di samping meninjau strategi pasca COVID-19. Populasi kajian ini terdiri daripada peniaga kecil dari Nilai Negeri Sembilan yang menjalankan perniagaan dalam talian berasaskan medium digital sebagai platform perniagaan. Okey, seterusnya adalah pada peringkat permulaan, sampel kajian dipilih berdasarkan senarai nama peniaga dalam kumpulan WhatsApp peniaga kecil kawasan nilai. Okey, untuk hipotesis kajian ini telah menerima hipotesis di mana kajian ini dapat menguraikan kesan pandemik COVID-19 terhadap peniaga digital dan menilai tahap kepuasan pembeli terhadap barangan oleh peniaga digital. Kajian ini juga dapat menerangkan perniagaan digital dapat mengurangkan kadar pengangguran dalam kalangan rakyat Malaysia dinilai. Okey, untuk teknik kajian, terdapat sumber data ada dua jenis iaitu primer dan sekunder. Untuk primer, kumpulan WhatsApp dan juga borang soal selidik. Untuk sekunder, kajian ini dibuat melalui jurnal di internet. Okey, selain itu, instrumen kajian adalah pertama, bentuk soal selidik. Yang kedua, peralatan penyelidikan terdiri daripada soal selidik, buku catatan, kamera dan juga perakam suara. Yang ketiga, soal selidik terbuka iaitu SPSS dan Microsoft Excel. Okey, untuk kaedah pungutan maklumat dan data. Pertama, secara temu bual iaitu temu bual secara WhatsApp dan bukan temu bual iaitu snowball. Seterusnya, elemen kajian. Elemen kajian iaitu populasi. Populasi memfokuskan tentang sasaran kajian adalah peniaga digital di sekitar Nilai Negeri Sembilan. Jumlah populasi adalah sebanyak 48 orang peniaga dan cara populasi diperolehi adalah melalui pungutan data peniaga digital nilai di Nilai Negeri Sembilan. Untuk kaedah analisis data, data yang diperolehi daripada responden akan diterjemahkan menggunakan Microsoft Office Excel. Antara faktor yang diterjemahkan dan dianalisis adalah pertama, jenis barang-barang yang dijual oleh peniaga digital. Kedua, kaedah penghantaran. Dan ketiga, keberkesanaan perniagaan digital efektif dalam pandemik ini. Okey, seterusnya adalah skop kajian. Skop kajian adalah tertumpu kepada kawasan di sekitar Nilai Negeri Sembilan setelah mengambil kira ketinggian jumlah penduduk yang melibatkan diri dalam perniagaan digital. Okey, kajian ini juga mengambil masa kira-kira 6 bulan dan kajian ini dijalankan pada waktu bekerja iaitu kira-kira jam 8 pagi hingga 6 petang. Sasaran responden adalah mereka yang tinggal di daerah Nilai Negeri Sembilan sahaja. Okey, kita telah sampai ke kesimpulan untuk bab 3. Okey, kesimpulannya, kajian ini menggunakan soal selidik sebagai instrumen dalam proses pengumpulan data dan maklumat yang diperlukan berkaitan perniagaan digital di Nilai Negeri Sembilan. Dan hasil daripada analisis data yang diperolehi akan digunakan untuk membuat rumusan dalam kajian ini. Okey, sekian, terima kasih.